Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak antara DPMMFC dengan BSRCFC dalam aksi saingan Liga Super Brunei 2021. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerudong Park. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam perlawanan ini, DPMMFC mengalahkan BSRCFC 13-0. DPMMFC tidak mensia-siakan peluang untuk mendominasi separuh masa pertama dengan menjaringkan 6 gol. Pada separuh masa kedua, DPMMFC terus menguasai permainan dengan menambah 7 lagi gol. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan CHSK Badminton Cup 2021 bagi minggu kedua. Paduka Ananda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah berangkat menyertai kategori bergu remaja lelaki bawah 14 tahun dan kategori bergu remaja perempuan bawah 14 tahun mewakili pasukan Flying Gravity Wazna. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chong Hua Kiudang, Daerah Tutong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangan Amelda Pong Foizen menang straight set 21-13, 21-13 ke atas bergu AIA BR Kelvin Pong. Nur Damia Damisha binti Muhammad Azim dan Eva Dania binti Hardi. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Desen Chong Mintin menang straight set 21-6, 21-7 ke atas bergu AIA BR Kelvin Pong, Ekman Danish bin Duming dan Muhammad Hanik Zikri bin Muhammad Sahrin. Dalam satu lagi perlawanan, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangannya bertemu pasangan Nur Ain binti Muhammad Abi Sarwan dan Nur Hazika binti Zainal dari pasukan RHTS. RHTS menang straight set 21-19, 21-17. Sementara Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan pasangannya bertemu pasangan Muhammad Haziq bin Rozi dan Muhammad Izzuddin bin Irmadina dari pasukan RHTS. RHTS menang straight set 21-11, 21-13. Perlawanan pusingan seterusnya ialah peringkat separuh akhir pada hari Ahad 18 Julai nanti.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan beraksi pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah Brakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Perlawanan petang kemarin menyaksikan pasukan Falcons bertemu pasukan Hokage Warriors dengan keputusan 36-50 dalam 4 set perlawanan. Perlawanan pada sebelah pagi, pasukan Hydra menewaskan pasukan Stingers dengan jaringan 31-40. Sementara dalam perlawanan lain, Thundernets menang ke atas Roses 54-43. Perlawanan diteruskan pada 18 Julai ini di tempat yang sama. Negara Brunei Darussalam sentiasa meletakkan ajaran Islam di tempat yang tertinggi dalam setiap aspek kehidupan agar bumi bertuah ini sentiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19, negara terus menagih berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan, doa dan zikir sehingga dapat mengawal wabak tersebut dengan berkesan. Laporan khas sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 kali ini membawakan pendekatan bagaimana negara dengan berkat kepimpinan bijaksana Raja yang prihatin secara konsisten menggunakan pendekatan vaksin ketuhanan di samping perisai bersepadu dan amalan tidak berenggang dengan Al-Quran bagi memastikan bumi Darussalam ini terus menikmati keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Pewarta RTB membawakan laporannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dengan pandangan jauh raja yang berwibawa, negara terus meletakkan konsep Melayu Islam Beraja sebagai amalan hidup. Ia juga selaras dengan hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Ketika mendepani pandemik COVID-19, negara secara konsisten menggunakan pendekatan vaksin ketuhanan melalui doa dan zikir. Jadi vaksin ketuhanan benar-benar sangat penting. Yes, vaksin yang kita ambil baru-baru ni di tangan kita tu insya-Allah boleh mencegah COVID-19. Tapi pada masa yang sama, vaksin ketuhanan untuk jiwa kita untuk sentiasa yakin kepada Allah SWT. Dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19, negara Brunei Darussalam juga terus meyakini akan keberkatan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai benteng paling ampuh. Justru, umat Islam di bumi bertuah ini sewajarnya tidak berenggang dari Al-Quran, bahkan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya sepanjang zaman. Dengan menggabungkan amalan membaca Al-Quran dan mematuhi SOP yang ditetapkan, perisai bersepadu juga antara usaha menjadikan negara berjaya mengawal penularan COVID-19 sekaligus menjadikannya amalan seharian. Kenapa kita ni membentengkan diri dengan Al-Quran? Ia disebabkan oleh Al-Quran itu disebutkan sebagai ubat dan juga rahmat kepada seluruh manusia. Ibu bapa di negara ini juga semakin menyedari bahawa pentingnya mempelajari Al-Quran walaupun anak-anak mereka itu masih sekolah di peringkat taska. Iaitu untuk melahirkan generasi celik Al-Quran, untuk menjauhkan para belia daripada melakukan perkara keji dan mungkar. So kalau
ramai yang hafal Al-Quran boleh membawa keberkatan kepada negara kita ni. Al-Quran itu insya-Allah jika selalu mengamalkannya akan memberi syafaat di akhirat dan menerangi kubur. Selaras dengan hasrat negara untuk menerapkan dasar pendidikan akademik yang seimbang, Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 dilaksanakan bagi memastikan setiap murid dan pelajar beragama Islam menghadiri sekolah agama selama 6 tahun. Bagi memastikan generasi akan datang tidak tercicir dari memahami dan mengetahui ilmu asas pendidikan Islam, pendidikan agama Islam dititik beratkan. Pada tahun 2021 sahaja, kira-kira seramai 5,636 orang mendaftar bagi memasuki persekolahan pra-agama. Kalau Katani percaya Al-Quran boleh menyelamatkan Katani di dunia, insya-Allah Allah akan selamatkan Katani di dunia maupun di akhirat. Berkat kepimpinan bijaksana khalifah yang berjiwa rakyat, negara terus menikmati keamanan dan kemakmuran. Di sinilah peranan rakyat dan penduduk untuk bukan sahaja mendukung, bahkan mengekalkan lagi keadaan pada masa ini. Ia sekaligus dapat merealisasikan Laila hasrat negara untuk menjadi negara zikir dengan berlandaskan Baldatun, Taibatun, Warabun Ghafur. Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 7 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 275 kes. Kes ke-269 ialah seorang perempuan berusia 35 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati 6 kontak terdekat bagi kes ini. Kes ke-270, seorang lelaki berumur 26 tahun yang tiba daripada Jakarta pada 27 Jun lalu dan merupakan kontak terdekat bagi kes ke-262. Beliau mengalami demam pada 3 Julai dan batuk pada 4 Julai selama 2 hari. Kes ke-271, seorang lelaki berumur 28 tahun yang tiba dari Jakarta melalui Singapura pada 5 Julai 2021 serta mengalami sakit tekak sejak 9 Julai. Kes ke-272, perempuan berumur 28 tahun dan tiba daripada Jakarta pada 27 Jun. Beliau mengalami sakit tekak sejak 28 Jun dan kemudian mengalami demam dan batuk pada 30 Jun. Kes ke-273, lelaki berumur 42 tahun. Beliau tiba daripada Jakarta pada 27 Jun dan adalah kontak terdekat pada kes 268. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes ke-274 merupakan seorang lelaki berumur 35 tahun, tiba daripada Jakarta pada 27 Jun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes ke-275 pula, seorang lelaki berumur 38 tahun. Beliau tiba dari Bangkok melalui Singapura pada 27 Jun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan selain dari kes 269, penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ke-270 hingga kes ke-275. Dengan itu, 17 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 134 kes. 574 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 21,546 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 226 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 145,197 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 10 Julai 2021 seramai 3,594. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 94,301 orang iaitu 20.8%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 17,750 orang iaitu 3.8% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 15,810 orang. Projek pemasangan bumbung suria 8 kW di bangunan komersial Bumiputra antara dua projek bumbung suria fotovoltaik yang beroperasi di daerah Temburong bagi pembangunan daerah berkenaan. Projek tersebut siap dilaksanakan pada Mei 2021 dengan pemasangan 255 panel suria di kawasan seluas 510 meter. Menurut Awang Abdul Aziz bin Abdullah, pemangku pengarah perkhidmatan elektrik, sistem suria menjadi salah satu sumber tenaga alternatif bagi negara Brunei Darussalam, bertujuan mengurangkan kebergantungan negara ini menggunakan sumber gas asli untuk menjana tenaga elektrik. Solar ni adalah salah satu daripada sumber energi yang diperbarui yang mudah katanya dapatkanlah. Pasalnya cahaya matahari atau di Brunei ni a lot kan, macamnya orang banyaklah dapat digunakan untuk menjana tenaga. Secara keseluruhannya, sistem tersebut dianggarkan menghasilkan kira-kira lebih 112 kW sejam dan dapat menjimatkan perbelanjaan elektrik sehingga RM11,000 setahun. Kementerian Tenaga telah merancang bagi memperluaskan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan mengenal pasti sejumlah projek suria fotovoltaik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ya, insyaAllah memang itulah salah satu daripada matlamat Jabatan Kementerian Tenaga adalah untuk mempelbagaikan lagi penggunaan tenaga, memperluaskan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui inilah. Jadi sasaran kata ni dalam sekitar 30% kali, kalau 30% tu sumbangan daripada solar ni menjangkau pada tahun 2035 macam tu. Jadi memang inisiatif ini akan diteruskan lagi ke tempat-tempat lain, macam di daerah-daerah lain pun. Beberapa komoditi yang cuba dibawa masuk ke negara ini dengan tidak mengisytiharkannya secara sah menggunakan kenderaan komersial melalui 2 buah pos kawalan berjaya dikesan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerusi pemeriksaan rutin pada hari Sabtu, 10 Julai 2021. Semasa pemeriksaan rutin harian dijalankan di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Brunei, kes tangkapan pertama ialah pengesanan pelbagai jenis barangan komersial seperti pakaian, piala, pingat serta barangan bercukai iaitu aksesori, motosikal dan alat muzik yang gagal diisytiharkan dan dinyatakan di dalam borang deklarasi import custom. Manakala kes tangkapan kedua di pos kawalan Labu Temburong menemui 592 kg pelbagai jenis lada yang tidak diisytiharkan dan dinyatakan di dalam borang deklarasi import custom. Syarikat-syarikat ejen kastam terbabit akan disiasat mengikut Perintah Kastam 2006 dan Perintah Eksais 2006. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM5,000 atau didakwa di mahkamah. Selain itu, kebenaran lantikan kepada syarikat ejen kastam berkenaan akan digantung sehingga kes selesai diambil tindakan oleh JKED. Sementara itu, 4 lelaki warga negara Bangladesh dan India berumur dalam lingkungan 30 hingga 51 tahun ditahan semasa serbuan dan pemeriksaan yang dibuat oleh JKED di sebuah rumah pekerja di Kampung Puni. Gerakan operasi merampas barang tegahan kastam iaitu 2 karton, 10 paket dan 19 batang rokok di dalam beberapa buah bilik di rumah pekerja berkenaan. Kesemua tahanan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Cawangan Daerah Temburong untuk siasatan lanjut.